Apa yang kita sedang raikan hari ini? Setiap tahun Allah Azza wa Jal menyatukan kita dengan cara ini. Ini mesti sangat penting sehingga seluruh ummah, yakni 1/5 dari penduduk dunia ini memerlukan kajian semula. Review balik warisan ini, warisan bapa kita Ibrahim alaihissalam. Tiap-tiap tahun. Hari ini sebenarnya adalah seperti upacara graduation untuk bapa kita Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dia. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Robnya telah mengujinya dengan semua jenis arahan-arahan yang sangat sukar dan dia memenuhi semuanya. Cara Allah Subhanahu wa taala bercakap mengenai Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran tidak sama seperti Allah Subhanahu wa taala bercakap tentang orang lain dengan cara yang sama. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam seperti tidak ada orang lain yang pernah diuji. Kita sepatutnya mengingati cabaran-cabaran yang dihadapinya itu bukan hanya untuk mengingatkan diri kita tentang betapa hebatnya dan betapa luar biasanya dia alaihissalam, tetapi sebenarnya apa maksudnya untuk anda dan saya hari ini. Allah Azza wa Jal menggambarkan lelaki ini sebagai seorang pemuda yang pada dasarnya berdiri teguh dan mencabar semua perkara yang diterima oleh masyarakatnya sendiri. Dan dia alaihissalam mengatakan sesuatu pada mereka ketika itu, sesuatu yang tidak betul secara politik, sesuatu yang tidak betul secara sosial, sangat tidak boleh diterima. Tapi dia bersedia bertanya dan mencabar perkara-perkara yang tidak ada orang lain yang berani dan sanggup mencabar. Pada usia yang sangat muda, keluarganya tak berani buat, masyarakatnya pun tak berani buat. Okey, mari kita fahamkan dengan lebih lanjut. Berkenaan dengan orang-orang muda, salah satu kecenderungan untuk pemuda atau pemudi yang sedang membesar meningkat dewasa adalah penerimaan. Anda mahu berpakaian seperti orang di sekitar anda pakai. Anda tidak mahu kelihatan pelik. Anda cuba kenakan gaya anda dengan mereka. Anda juga mahu bercakap dengan cara bahawa semua orang akan berpendapat bahawa anda ini boleh diterima dalam kumpulan itu. Atau anda cukup cool kononnya untuk menjadi sebahagian daripada grup. Dan jika anda akan menjadi orang yang lain dari yang lain, diejek semua orang akan berkata, kau ni kenapa, dah gila ke? Macam mana kau boleh cakap macam tu? Anda satu-satunya dengan cara itu. Dan anda akan berfikir dalam fikiran anda, saya tak bolehlah melakukan macam ni. Saya harus berusaha untuk kenakan gaya dengan mereka. Itu sebahagian daripada harga diri anak muda yang masih rapuh. Daripada tegas berdiri di atas kaki mereka sendiri, sebaliknya mereka lebih suka bersembunyi di kalangan orang ramai. Sehingga hari ini di sekolah menengah, college, lebih banyak sekolah menengah lah, dan sekolah menengah sekarang, anda mempunyai pemuda-pemudi yang berpakaian seperti apa yang kawan mereka pakai. Betul. Mereka tidak membuat keputusan semata-mata bagaimana mereka harus berpakaian sendiri tapi ikut orang lain. Atau dengan sesiapa mereka harus lepak, atau jenis perkataan-perkataan yang digunakan, atau bahasa yang harus mereka gunakan, mengikut jenis muzik yang akan mereka dengarkan, atau masa lapang yang akan mereka habiskan, ditentukan oleh tekanan rakan sebaya. Mereka mesti fit in, mereka mesti sesuaikan diri dengan social pressure. Okey, anda membawa anak-anak anda pergi shopping, beli barang. Dan mereka berdebat dengan anda tentang kita mesti pakai beg yang inilah. Dan kita mesti mendapatkan pakaian macam inilah sebab ini lebih sesuai dengan jenis-jenis kawan yang saya lepak dengan. Mereka tidak akan mengejek saya jika saya memakai jenama ini atau jenama itu atau jenama lain, kan? Okey, fikirkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia pergi mencabar orang lain pada usia yang muda itu. Dia sanggup berdiri teguh dan mencabar norma masyarakatnya. Dan dia alaihissalam telah menjadi objek ejekan. Dia tak kisah pun, dia okey je dengan tu sebab kesetiaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran. Dan lebih susah juga daripada itu apabila dia mencabar ayahnya sendiri. Kita akan dapat belajar dalam kisah yang luar biasa ini, dia betul dan benar dan ayahnya walaupun dia lebih tua dan membesarkannya, dia mengasihi ayahnya. Sebenarnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyarankan semasa dia menggunakan perkataan ya abati ata'tu syiri ilal hub yang menunjukkan kasih dan cinta. Ayah, wahai ayah aku yang sangat aku sayangi, ayah tercinta. Jadi ia tidak seperti Ibrahim alaihissalam membenci ayahnya kerana dia seorang musyrik. Dia sangat sayangkan ayahnya dan ayahnya adalah orang yang telah membesarkannya. Namun begitu dia akan mencabar ayahnya kerana ayahnya salah. Dia membina berhala dan anda akan dapati hari ini dalam kehidupan anda akan ada ahli keluarga, terutamanya kadang-kadang orang yang lebih tua yang melakukan perkara yang salah. Mereka hanya melakukan perkara yang salah dan berkali-kali walaupun kita beragama Islam dan kesetiaan kita adalah kepada apa yang betul, kepada apa yang adil dan saksama untuk apa yang benar, kita kena berdiri teguh. Tapi pula, alamak, itu ayah saya lah, saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Itu ibu saya tidak dapat mengatakan apa-apa.
Orang-orang ini lagi tua dari saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Saya hanya ikut flow je, family comes first. Macam mana pula family comes first apabila anda dan saya adalah warisan Ibrahim AS? Kesetiaan kita adalah kepada apa yang betul dan benar. Jadi dia sanggup mencabar keluarganya sendiri. Walau ala anfusikum, awil walidain, wal aqrabin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berdiri teguh untuk keadilan, walaupun itu bermaksud berdiri melawan diri anda sendiri atau terhadap kedua ibu bapa atau saudara mara terdekat. Dan itulah warisan Ibrahim AS walaupun pada usia muda. Berdiri teguh dan berkata, ayah, saya sayangkan kamu tapi ini salah. Saya tidak boleh melakukan ini. Dan perkara ini menjadi sangat buruk sehingga ia tidak berhenti tahap perselisihan saja. Ayahnya tendangnya keluar dari rumah. Dia bahkan sanggup melakukan itu. Sekiranya anda melangkah lebih jauh dalam hidupnya, cabaran dia AS semakin hebat. Sekarang pula dia AS sanggup melalui kesakitan personal, kesukaran personal, kesakitan fizikal. Dia AS akan dicampakkan ke dalam api kerana apa yang dia percayai. Dan dia tidak akan melepaskan kepercayaannya. Hari ini kita umat Islam, kita tidak dicampakkan ke dalam api. Kita tidak pun, kan? Tapi apa yang kita dicampakkan ke dalam adalah api sosial. Kita sentiasa dicabar dan dikritik. Di bawah tekanan ini kita seperti, alamak, aku tak tahu sama ada aku mahu menghadapi keadaan panas seperti ini. Mungkin kita harus meminta maaf kerana menjadi Muslim. Atau mungkin kita harus mentafsirkan agama kita dengan cara yang lebih boleh diterima kepada orang-orang yang mengkritik kita. Mungkin kita harus ambil langkah ke belakang dan tidak begitu yakin dengan iman kita. Dan banyak orang muda ketika mereka dicabar dengan cara ini mengenai kepercayaan mereka di kampus, di universiti, di college, mereka dicabar di sekolah. Ramai di antara anda yang dicabar di tempat kerja. Anda akan mengambil keputusan untuk tidak memperjuangkan iman anda. Anda hanya akan mengambil keputusan untuk mengambil satu atau dua langkah mundur ke belakang. Ibrahim AS sanggup membuangkan dirinya ke dalam api jika perlu. Tetapi dia tidak akan berganjak dari la ilaha illallah. Dia tidak akan berganjak dari kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sebenarnya kita raikan hari ini. Tahap komitmen hebat lelaki ini Ibrahim AS untuk Allah Subhanahu Wa Taala.